أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أستغفرك ما علمتني فارجعه إلي عند هاتي إلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Kau surat 44 dah. Baru 7 baru kata dah. Muka surat 44 baru 7 baru kata dia tak ada pun makhluk mandi. Jadi masuk lah. Jadi masuk. Aziz. Masuk lagi. Ya. Boleh guna alif kelima ni. Ada pun makruh pada mandi itu. Masuk mandi ni mandi junub lah. Jadi mandi ni ada rukun dia. Ada syarat, ada sunat situ. Jadi makruh ni ada banyak juga lah. Makruh semasa mandi tu. Ada makruh jugalah. Jadi bila kita dia kata ada pun makruh pada mandi itu. Makruh pada mandi itu ialah melebihkan menyucikan air. Maksudnya lebih cuci air pun makruh juga situ sih. Jadi kita mandi junub ni paling moleknya gatal. Makruh. Dan jikalau mandi pada tepi sungai sekalipun. Walaupun mandi tepi sungai sekalipun, makruh juga lebih kecil air tadi tu. Tembok banyak lebih. Walaupun tepi sungai, banyak dah air tepi sungai dia. Tapi makruh juga kita melebih kecil air tadi tu. Tepi sungai tu. Maksudnya tak apalah. Sejuk bagus, sejuk apa tu. Dia kata kalau kita cuci air banyak, melebih cuci air, walaupun mandi pergi sungai sekalipun makruh juga situ tu. Kalau terjun sungai tu tak salah lah. Tak salah lah terjun tapi lagi bagus itu tu. Itu dia. Ni ayat kata makruh, mandi junub ni, makruh kita banyak mencuci air. Ada lebih guna air lah. Walaupun kita mandi pergi sungai sekalipun makruh juga situnya. Ada pun terjun sungai tak salah lah itu. Dan demikian lagi wuduk, makruh juga lah. Jadi mana melebihkan mencuci air pada mandi pun makruh. Begitu juga melebihkan cuci air pada wuduk makruh juga situ tu. Dia paling banyak menigakan. Kalau 4-5 tu lebih panggil tu makruh lah. Jadi pada wuduk pun makruh juga lebih mencuci air. Mandi pun makruh juga situ tu. Demikian lagi pada sama makruh situ tu. Jadi sama ada wuduk ke ataupun mandi jenabah, kalau kita melebihkan mencuci air, bukannya makruh situ. Gitu ya. Dan jika ada air itu banyak sekalipun, walaupun air itu banyak sekalipun, makruh juga kita melebihkan mencuci air pada wuduk atau mandi junub tadi.
Sebab apa makruh tu? Sebab apa makruh? Melebihkan guna air semasa wuduk dan juga mandi junub walaupun air tu banyak. Sebab apa makruh tu? Apakah sebab makruh tadi tu? Lari makruh tu. Sebab itu kau putus dia panggil. Kalau tak hari tu kau putus. Ni kau tak putus dia panggil. Sebab apa teguh makruh tu? Teguhnya kerana soh. Kerana soh teguh Nabi SAW. Nabi teguh. Ya. Dalil yang mengatakan makruh sebab Nabi teguh. Nabi larang jangan melebihkan air semasa kita ambil wuduk dan mandi junub tadi. Lebih menunjukkan itu Nabi teguh. Ilat kita makruh tadi, kita Nabi teguh situ tu. Gitu ya. Baik. Nabi teguh tu. Sebab apa Nabi teguh? Nabi ilat yang mengatakan makruh kita melebihkan guna air pada wuduk dan mandi junub walaupun air banyak. Ilatnya makruh tu Nabi teguh. Sebab apa? Sebab apa Nabi teguh? Sebabnya sebab takut luak. Takut luak, takut jijik ramah tu. Itu ilat dia. Ilat pertama Nabi teguh guna lebih air pada wuduk dan berjunub walaupun air banyak. Ilat atau makruh Nabi teguh. Sebab apa Nabi teguh? Nabi teguh kan takut luak. Luak jijik ramah lah. Sebab takut luak orang banyak ramah. Masuk luak sini dia membawa kotor. Masuk luak sini ni sebab takut luak, sebab takut busuk dia ramah. Dia guna banyak air dah. Dia takut tadi. Dia tengah dicar dah. Apa dia dicar dah. Cari busuk ramah dah. Itu sebab Nabi lari tu. Masuk luak sini, masuk luak dengan mana membawa kotor, membawa topik kita. Membawa busuk lama. Masuk luak tu membawa busuk pada lama. Tu dia. Masuk luak tu kotor pun tak apa tak. Tapi masuk luak sini busuk lah. Jadi Nabi teguh tadi sebab takut busuk ramah. Dia banyak guna air pula. Jadi pakai lepas lecah tak. Lecah dia busuk lah. Tu ilat Nabi lari teguh makruh. Kita melebihkan air semasa ambil wuduk dan berjenabah. Ilat yang Nabi teguh sebab takut busuk dia ramah. Gitu. Jangan melebih membasuh daripada 3 kali. Maka juga situ. Pak 5 ni salah. Maka juga tu. Dari wuduk atau mandi junub melebih daripada 3 kali basuh, maka hukum makruh situ tu. Dari pahala lah tu. Lebih dari pahala situ tu. Dan meninggalkan berkomo-komo. Maka juga situnya. Sama ada wuduk ke berjenabah ke. Kalau berjenabah, maka tetap komo tu. Masa mandi tu. Kena komo lah. Tu dia. Dan masuk air ke hidung. Maka juga tinggal cuma tidak tinggal mana semasa kita berjunub kita tak komo. Tapi saat ke hidung ke makruh. Sebab apa makruh? Kerana ikhtilaf ulama pada wajib keduanya. Ada khilaf ulama. Ada semua ulama kata wajib semasa berjunub kita nak komo dah ke hidung. Kata setengah tak wajib. Bila khilaf itu kita ra'aikan khilaf ulama, kita nak ra'aikan, nak beramal. Nak beramal dengan khilaf ulama, maka sunat tu komo situ. Dan sunat tarik ke hidung semasa mandi junub tadi. Sunat lah. Mana kita makruh, berarti kalau tinggal makruh, kalau buat sunat. Maknanya sini sebab ada ulama yang mengatakan wajib. Jadi bila gitu kita nak beramal. Nak beramal di antara ulama tadi, maka sunat kita hukum-hukum situ.
sebab nak keluar, nak beramal khilaf ulama, dia mengatakan wajib situ tu. Kalau kata wajib itu kamu tak sah di kita. Tak. Kalau duduk di atas distrik ulama tu wajib, kalau kata kamu tak sah mandi kita ni. Maka nak beramal ulah khilaf ulama, maka sunat tu kamu. Biasa kira semasa mandi junub tu. Gitu ya. Tak sih tak apa situ makruh je. Tapi khilaf ulama sini. Dari khilaf ulama, maka itu nak beramal khilaf ulama, nak beramal dengan khilaf ulama, maka sunat itu kamu. Dia kira semasa mandi junub tadi. Gitu ya. Dan makruh bagi orang junub makan dan minum dan tidur dan jimuk. Makruh bagi orang yang junub makan, minum dan tidur dan jimuk. Bila tu makruh ya? Orang jimuk ni makruh bagi dia makan, minum, tidur dan jimuk semula. Bila makruh tu? Dahulu sebelum daripada membasuh farad dia. Basuh farad dulu. Basuh malu dulu lah. Baik lelaki perempuan, basuh farad dulu, subuhlah pula situ. Makan seperti juga, minum air. Lepas tu boleh minum air, sunat basuh dulu farad tu. Basuh malu dulu situ tu. Aduh. Ingat. Dalam kitab kau sebut. Kitab tu ingat. Kalau kita buat amal lepas subuh, kalau minum air jadi cepat ubah. Mudah ubah. Saya ingat dari kitab kau tu pun ada royak gitu lah. Tak pastilah. Tak mesti dah ubah bahasa itu lah. Dah ubah lah. Waktu ya kita manusia ni tak botak ubah waktu ya. Dan lagi dia. Dari kitab kau ataupun orang tu royak. Tak pastilah saya ingat dah. Tapi tak masalah tak. Dia kita dua je ni. Tak. Kita dua manusia ni. Ubah tak botak. Kata ubah botak. Kata botak ubah waktu tak masalah. Ni nak mana ni? Nak ubah botak. Tak suruh dua tak. Lagi dah. Seragah lah. Bila tidak binasa. Itulah kocak deh. Kata baru mahal, jenah mahal. Pula kocak juga. Dan lama-lama. Manusia kata juga. Kocak juga. Seragah lah. Tak ada lah. Sahu-sahu. Macam-macam semua dah tak ada lah. Habis. Tak nak baca hukum kita ngaji ni. Maknanya makruh bagi orang junub. Makan, minum, tidur dan jimuk dahulu dari pembasuh farad dia. Hanya lepas tubuh tadi, sunat basuh dulu pun tidur lah. Kalau kita lepas tubuh, tidur lalu, makruh. Gitu nak ayat hukum tu. Amat-amat tu kira tak. Kena kata hukum lah betul. Tidak baik. Dan mengambil wuduk. Mana makruh selepas junub, makan, minum, tidur dan jimuk sebelum daripada basuh farad dia ambil wuduk situ dah. Kata kita lain sebut, dia panggil wuduk luar dia panggil. Wuduk luar ni sekadar basuh tak pada situnya. Sama dia ambil wuduk sungguh, wuduk syar'i ataupun ambil dia basuh tak apa situnya. Kalau basuh saja dikatakan wuduk luar dia panggil. Basuh dulu itunya. Kalau ambil wuduk biasa wuduk syarak tu apa juga dua situ tu. Sama dah basuh atau ambil wuduk sungguh situ ya. Demikian lagi orang haid dan nifas. Wajib sabar pada pihak makruh bagi orang haid, orang nifas sebelum demikian lagi orang haid dan nifas seperti orang junub juga pada hukumnya. Maknanya
orang hik ni bila kering hik dia. Dan bila kering hik dia tadi, maka makruh dia makan semua dia basuh aurat dia ni. Gitu. Dan demikian lagi demikian lagi orang haid dan nifas. Seperti orang junub juga pada hukumnya. Pada hukumnya makruh tadi lah. Makruh juga situ ya. Sama makruh lah. Maknanya sebelum daripada dia makan minum tadi, dia kena basuh aurat dululah. Orang haid tadi. Orang nifas tu pun juga lah. Dan ada pun syarat wuduk. Telah terdahulu sebut syarat wuduk pada bab wuduk dululah. Syarat wuduk, ambil wuduk dia sebut dah syarat dia lah. Tetapi sah mandi orang haid dan orang nifas bagi ihram dengan haji. Orang haid, orang nifas dia nak ihram dengan haji, sah dia mandi situ dah. Boleh mandilah. Semaya tak boleh. Cuma nak ihram haji dengan umrah, walaupun dia haid, sah dia mandi situ ya. Itu dia. Tetapi sah mandi orang yang haid dan orang nifas bagi ihram dengan haji atau umrah dan masuk ke Mekah. Dia nak masuk ke Mekah, sunat mandi dia. Dia nak masuk, kita orang kerja haji ni, nak masuk ke Mekah, sunat mandilah. Sama ada orang haid orang nifas, sunat mandi situ tu. Begitu juga orang haid orang nifas, dia masuk nak ihram haji, dia masuk ihram umrah, sunat dia mandi situ tu. Baik. Dan wukuf di Arafah. Walaupun dia dalam haid, dia ada nifas takdirnya, tapi nak wukuf di Arafah, maka sunat dia mandi, sah dia mandi situ tu. Dan sekalian mandi haji. Mandi haji, mandi batik haji lah. Dan sekalian mandi haji. Mandi haji ni sekalian perbuatan haji lah. Sah dia mandi. Sebab apa? Sebab apa dah sah bagi orang haid, orang nifas, dia mandi ketika nak ihram haji umrah atau nak masuk Mekah ataupun wukuf di Arafah. Sebab apa sah dia mandi tu? Sebab sah mandinya kerana maksud daripadanya mandi tu, kerana maksud tujuan daripadanya mandi tu menolakkan bau yang jahat, yang busuk tu. Nak menolakkan hilangkan bau busuk tadi. Kalau tak mandi, busuk masuk ada gitu tu. Ada paak dia panggil dia. Maka sunat mandi untuk mengelakkan daripada bau busuk itu situ. Itu hikmat dia. Itu maksud dia tu. Maksud sah tu. Kerana maksud daripadanya mandi menolak bau yang jahat, yang busuk. Sebab perhimpun ramah banyak tadi. Dia rupa meramah, tak mandi, bau lah situ tu. Maka tujuan mandi sah mandi tadi untuk mengelakkan daripada bau busuk ketika berhimpun ramah tadi. Gitu. Biar disarung kita ajar kursus tak. Dan demikian lagi sah mandi kapi kitabiah. Siapa kapi kitabiah ni? Kapi ahli Yahudi dan Nasrani tu. Kapi kitabiah ni mana orang yang beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani asal tu. Kitabiah dia panggil. Kita tanya salah seorang daripada orang biasa masuk seminar learning lah. Dia orang majlis orang Muslim tu. Tanya dia ada lagi kapi tabiah tu ni. Dia pun dengar juga dia tak boleh. Kita masuk seminar pun ilim pada dia kata. Zaman learning ada lagi kapi tabiah ni. Dia pun ilim pada juga. Tapi hukum dia tak hukum sini ni. Ada tak ada orang alam lah. Mana kapi asal dia panggil ni. Dia bagi beramal kitab Taurat dengan Injil tadi.
asli dia tu. Kitabiah dia panggil. Adat dalam ni lah. Allah Alam lah. Tapi hukum dah beri hukum depan ni. Allah Alam lah. Demikian lagi sah mandi. Kafir kitabiah. Kafir kitabiah ni mana perempuan Yahudi dan Nasrani. Hak beramal kitab biasa tu. Dan perempuan yang gila. Sah mandi perempuan kitabiah. Kafir kitabiah. Yang ni kafir Yahudi Nasrani. Hak beramal kitab asal dia tadi. Dan juga perempuan yang gila. Sah mandi dua golongan ni. Sah mandi kafir kitabiah dan sah mandi kafir, sah mandi perempuan yang gila. Sah mandi ni jika tertegah ia perempuan kitabiah dan perempuan gila tu daripada mandinya. Ia asyik mandi. Perempuan kitabiah tu asyik mandi. Perempuan gila pun dia gila mandi mana? Dia kata lelaki nak. Lelaki nak macam lah kan. Muka dia enak. Enak dia. Bini dia gila. Mandi mana? Lepas tu bini dia kata kita biar. Dia nak semandi bini dia tu. Lagu mana saya ni? Wisah subuh tadi. Kau subuh nak kata halal. Tengok sini hukum tak ada ni. Sekali lagi. Dan demikian lagi sah mandi kafir kitabiah, yang ni Yahudi Nasrani. Seperti tadi bini dia tu lah. Bini dia ni kafir Yahudi, kafir kitabiah. Kafir kitabiah, kafir agama kita asal Yahudi dan Nasrani. Dan perempuan yang gila, pada bini dia gila pada dia. Sah mandi ni jika tertegah ia perempuan gila dan perempuan kitabiah tadi, dia mandinya. Maka dimandikan dia. Dia perempuan kitabiah, kafir kitabiah, dan perempuan gila tu oleh suaminya. So dia mandi dia. Dengan dikerasi akan dia. Dikerasi, dipaksa. Lelaki paksa mandi. Bagaimana tu lelaki niat lah. Tu dia. Ganti dia situ tu. Dia asyik mandi tak niat dia. Asyik mandi tak niat tak. Lelaki ni boleh niat ganti dia situ tu. Tu dia. Dengan dikerasi akan dia, akan kafir kitabiah dan pun gila tu oleh suami dia. Dan berniat suaminya. Suami niat ganti dia tu. Aku mandi, bagi dia tu. Aku mandi wajib, ganti bagi dia situ tu. Sebut ganti tu. Dan berniat suaminya, yang ni ganti bagi dia situ tu. Laki cucu dia, semasa cucu laki dia niat situ tu. Ada. Jadi sah lah. Baik. Apa maksudnya? Yang ni sah mandi kafir kitabiah. Dan orang gila, dia hidnya dan nifasnya. Supaya menghalalkan dia bagi suaminya. Dia. Mana sah mandi tu? Mana sah suami dia berniat mandi bagi perempuan yang gila tadi, kalau isteri dia gila bertakdir lah. Maka boleh suami dia ni niat mandi ke dia. Begitu kafir kitabiah, sebab lelaki imuk dia situ tu. Sah. Dia. Yang ni sah mandi kafir kitabiah dan orang gila daripada haid dan nifasnya. Apa sebab tu? Sah. Supaya halalkan dia bagi suaminya yang Muslim. Dia. Lelaki Islam. Bini dia kafir kitabiah. Maka bini kafir kitabiah dia harus mandi. Maka lelaki ni boleh niat mandi dia untuk setubuh dia. Gitu. Ataupun hulunya. Untuk hulu dia. Boleh makan hambur tadi. Apa takdir kafir kitabiah ni hambur dia. Kasih mandi. Hulu dia niat mandi tadi. Maka boleh lah untuk melunak setubuh dia situ tu.
Tak mandi tak boleh haram. Gitu. Dan orang gila daripada hiknya dan nifasnya. Dan jika tiada kafir, dan jika tidak dan jika tidak ada kafir yang tabiat Islam sekalipun, walaupun dia tak Islam sekalipun, mana sekalipun dan tiada pun penggila dan dia ambil penggila itu sekalipun. Walaupun penggila itu ambil, sah juga situ tu. Sah juga suami itu mandi. Niat ganti pada perempuan gila ni walaupun dia ambil sekalipun tu. Dia. Walaupun kafir, walaupun perempuan gila tak ambil sekalipun, maka sah juga mandi tak dia. Masuk botol ya, masuk botol sekalipun juga situ tu. Jadi kan dia asal dianya. Jadi asal dianya, jika tidak ada kafir yang tabiat Islam dan tidak ambil perempuan gila sekalipun, gitu. Mana walaupun kedua tadi tu tak, perempuan gila tak ambil sekalipun sah mandi juga. Kalau tak laki dia niat dia. Betul kafir kita tabiat, walaupun dia tidak Islam sekalipun sah juga mandi situ dia. Tidak ya, baik. Sebab apa? Sebab apa sah mandi tu? Sebab apa sah mandi tu? Kalau suami dia niat tu. Sebab sahnya kerana jururah. Jururah ni maknanya bersangat hajat lah. Nak doa untuk laku. Lepas tu berdoa dah, mandilah. Zina haram pula. Bini ada, mandi semandi lah. Jururah kepik dia panggil. Kan namanya? Dan lagi zina, dosa. Bini ada, semandi, mandilah. Pasal dia mandi tu. Pergi mahkamah saya luar. Mana pergi mahkamah saya? Tak, pergi mahkamah. Timbul ni gadget telefon tu. Ya, 40 hari dah. Nak sini kita ngaji ni. 40 hari dah bini. 10 tahun dah nikah dia kata. 10 tahun dah nikahnya. Bini 40 hari lah. Jadi 43 gitu lah. Bila main kali telefon ni, dia nak kau muda lah. Bila nak kau muda, dia ceritanya, orang dia kata bini dia ni, ada jalan ni orang muda. Dah pergi sidik langsung ngerti lah situ ya. Ngerti lah. Dia cerita lagi ya. Diperlukan sekali lagi. Diperlukan sekali lagi lah. Diperlukan sekali lagi, tak agak juga saya. Tu, buat juga tu. Tak boleh lupa juga tino dia. Kalau yang muda tu. Kalau dia kata, nak tahu kata bini dia ni duduk curang dengan hak muda tadi, dia kata dia adjust tubuh tak sih. Tak sih, enggak ada lain tu. Kena ayat alat dunia ni. Di mahkamah lah kau tu. Bila gitu, tak si lelaki bagi juga, tak si dayus. Cerah di situ. Ini pun tak apa. Ibu dia nak tu. Kena ayat ni. Kena ayat. Inilah. Ini kata, kalau kita ngaji sini, kalau perempuan ni, perempuan gila, ataupun kafir kita biar, dia pergi mandi, dia si mandi. Sedikit lelaki berhajat ke tubuh dia. Maka boleh suami niat mandi ke dia, ganti dia situnya. Sebab kepik idurah tadi, hajat situ tu. Itu yang idurah dipanggil kepik.
hak lepas tu hak nak buat patu saya ni lo ni ada buat cadangan, ada seorang cadangan lo ni dia supaya apa ni hak benda babi pun dia boleh buat juga lo ni. Hak terbaru ni buat cadangan supaya maju patuwa ni buat patuwa lah supaya membenarkan dia buat guna dengan alat-alat daripada babi tadi, berfinggir dan sebagainya. Hari ni terkoyak betul dah benda. Dia sudah banyak dia buat hai. Terkepit dia terlalu berhajat. Itulah. Ingat kepit ni. Baik. Masyaallah. Dan terdapat tidak mana mesti daripada kafir kitabiah itu daripada niatnya. Dan terdapat tidak daripada kafir kitabiah itu daripada niatnya. Bahkan melainkan tertegah ia pun kitabiah pemandinya. Mana terdapat tidak pun kitabiah ni nak mandi kena niat juga. Kecuali iman dah. Kalau dia mandi, barulah dia niat. Kalau dia tak enggan, kalau dia tak enggan nak mandi, dia kena niat mandi tu. Kita tu. Terdapat tidak tu orang tak betul mesti. Terdapat tidak mana mesti. Terdapat tidak mana mesti. Daripada kafir kitabiah itu, daripada niatnya. Mana kafir kitabiah ni, kalau dia tidak enggan nak mandi, dia kena niat juga mandi tu. Melainkan tertegah dia pada mandinya. Kalau dia tertegah, barulah suami dia niat situnya. Kalau tertegah, dia niat sendiri situ, tak boleh situ. Mana kalau dia suka hati nak mandi, tak susah kita lelaki nak niat mandi dia. Dia niat sendiri situnya. Kalau dia enggan, boleh kita niat di situ. Gitu. Okey, kita dan terdapat tidak daripada kafir kitabiah itu daripada niatnya, bahkan melainkan tertegah ia. Bila tertegah, tak ada niat lah. Melainkan tertegah ia kafir kitabiah daripada mandinya. Bila tertegah, maka suaminya mandikan dengan dikerasi akan dia. Lelaki mandi kerasi niat situ je. Maka tak kala itu, tak mana? Maka tak kala itu, tak kala suami memandikan dengan dikerasi tu. Maka tak kala itu, tak kala perempuan kitabiah dia tak saya mandi. Ketika itu suami kena niat mandi lah situ. Jadi suami tengah di sini. Maka tak kala itu, tak kala suami memandikan dengan kerasi tadi. Maksud kerasi yang mana pun balas mandi. Tu lelaki gagahi. Maka ketika itu suami kena niat lah. Maka tak kala suami memandikan dengan dikerasi, dengan paksa, suaminya yang memandikan dia. Seperti bila tersebut hampir dekat tadi lah. Maknanya kalau itu tegah, maka wajiblah suami dia niat mandi tadi. Kalau dia tak tertegah, wajib dia sendiri niat situ. Gitu. You lihat Allah ya pusing dia. Di situ. Dan wajib niat bagi perempuan yang gila itu. Dan wajib niat bagi perempuan yang gila itu yang orang mandikan dia gantinya. Kalau kita mandi dia gila tadi, maka kita niat hati dia situ. Kalau suami dia mandi isteri yang gila tadi, maka suami dia niat situ. Dia kata pula dia gila sebulan tu. Otak gila, kata tak gila tak. Mereka tanya pula, ke mana tak? Gamuk orang kaya. Dia nak tanya lah. Bini, alhamdulillah. Perempuan gila, isteri gila.
Gamuk makan, mu tak gamuk. Dia nak ada ni. Putih makan lagi tak? Oh, dia. Hak tua, hak kayak kok mes apa ni? Meruk tu. 37 homo, satu lebih homo. Makan tak boleh tak? Oh, kita tak sera-sera. Tak suka sera kat sini. Jadi, mana ni? Oh, tu dia. Ayat tu hukum situ ayatnya. Tu dia. Dan wajib niat bagi perempuan yang gila itu, yang ni yang orang yang mandi lah. Yang tu orang tu. Yang mana orang yang mandikan dia, gantinya. Ia tu orang. Jadi kalau perempuan tu gila pergi tadi, maka orang yang mandi tu niat ganti dia situ ya. Gitu. Dan tidak harus suaminya mewakilkan dia perempuan yang gila dan kitabiah tu. Dan tidak harus menyaharap suaminya mewakilkan dia perempuan yang gila dan kafir kitabiah. Dia kan tidak mandi. Haris saya. Haris suami dia nak setubuh isteri yang gila, wala'azbillah, dan juga kita jadi tanpa mandi tu. Haris itu tu. Dan apabila masuk Islam, kafir kitabiah. Bila kafir kitabiah itu masuk Islam, dan bahawasanya apabila masuk Islam kafir kitabiah, dah sembuh yang gila itu, syumin lah. Bila kafir kitabiah itu masuk Islam, dan perempuan gila tadi sembuh syumin gila dia. Bila dua perempuan ni kafir kitabiah masuk Islam, dan perempuan gila syumin gila dia, tak dapat tidak mesti daripada mengulangi mandi lain. Maknanya bila syumin kepada gila tadi, syumin dia gila tadi, dan masih sudah kafir kitabiah, maka wajib perempuan tadi kena mandi semula. Tak tidak mesti wajib lah. Wajib kena mandi semula situ tu. Mandi lain di semula lah. Bagi keduanya. Bila syumin dia gila dia, bila masuk Islam kafir kitabiah, dapat tidak dia kena mandi semula. Dan haram kemudian daripada Islamnya, dan haram kemudian selepas daripada Islamnya atau kemudian daripada siumannya mewakilkan kedua perempuan yang kitabiah dan gila tadi dahulu daripada mengulangi mandi keduanya. Sekali lagi. Dan haram kemudian daripada Islamnya, Islam kafir kitabiah, atau kemudian daripada siumannya perempuan gila tu, haram apa? Haram mewati aris tubuh. Haram mewati aris tubuh kedua perempuan kitabiah Islam dan pergila yang semua tadi, haram suami dia mati waktu subuh dahulu pada mengalami mandi keduanya. Maknanya kena mandi dulu boleh subuh situnya. Bila masuk Islam, maka dia kena mandi dulu boleh subuh situnya. Bila perempuan gila syumin, nak subuh kena mandi dulu tu. Kalau subuh belum mandi, haram lah. Kena mandi dulu boleh subuh semula situnya. Betul dosa. Sama ada Islam kafir kitabiah itu sendirinya, sama masih Islam yang suka hati dia, atau kerana mengikut bapaknya. Sama ada kafir kitabiah masuk Islam itu dengan sendiri dia ke, atau masuk turut bapak dia. Maka kena mandi dulu oleh subuh itu ya. Sama ada dia ta'min kita kata wajib mandilah. Wajib mandi kafir kitabiah bila masuk Islam, sama ada Islam dengan sendiri dia atau Islam dengan turut bapak dia,
Maka wajib mandi semula situ itu sama ada. Sama nak tanya sebenarnya kata wajib mandi kapi tabiah dan nak setubuh tadi dia wajib nak mandi dulu mandi lain. Sama dia masuk selai telinga sendiri dia, itu apa dia situ ya. Sebab dia belum balik. Sebab dia belum balik mana dia tu umur dia masih dia tak balik lagi. Dia umur masih sila dia masih sendiri dia situ ya. Kita sila kita tak. Bila bapa masih sila, anak tak balik pun tu Islam dah situ dah. Itu dia. Kalau balik tak, kalau balik dah tidak. Kalau tidak balik lagi ni bila umur masih sila, anak pun tu Islam dah situ dah. Jadi kena mandi kat situ dah. Maka dengan ini kita ada selesai kita pergi macam kita ada lakos macam ni. Dan dengan ini mana syarat tu dilaraskan dibuat terti gitu dah. Dan dengan ini dengan wajib mandi dan dengan ini dengan wajib mandi dilaraskan dibuat terti. Tu dia. Awak teka saya. Kalau kata wajib mandi sini ni, kalau kata perempuan kita bila dia masuk Islam sama dengan sendiri ke ataupun dengan turut bapa dia, maka wajib kena mandi semula. Bagaimana? Dia kata sini, maka dikatakan seorang batal taharahnya. Batal taharahnya, batal sucinya, musyahadat. Ibu bapa batal taharahnya, taharah anaknya. Apakah perteka? Apakah satu masalah bila mak puasa sila batal taharah dia. Awak teka ni, saya teka awak teka ni masuk tabik keluar saja ke nama dia. Awak teka tu. Dia jawab ramai ngaji asyik. Awak teka tu. Jawab ni. Awak teka tak gapo satu benda masuk tabik keluar salah. Payah kau mikir tak? Gapo ke masalah bila mak pok dia syahadat batal tuaran. Tu soalan rezeki dia. Apakah masalah tak bila ibu bapa masuk mengucap rumah syahadat batal tuaran. Masalah ni lah. Masalah kapi kita biah ni. Kapi kita biah tadi sama dia masuk Islam. Mak dia mengucap rumah syahadat tak balik lagi. Maka batal taruh dia kena mandi semula. Boleh setubuh tu. Itu rezeki je, dilaraskan rezeki tu. Mana apakah satu benda, apakah satu perkara bila ibu bapa masuk Islam tak batal taharah dia. Apa dia? Pasal inilah masalah perempuan kita ni. Bila dia masuk Islam, bila mak pun masuk Islam, dia ni tidak akan balik lagi. Dia masuk Islam maka bila mak dia masuk syahadah, maka batal taharah dia. Mana mandi semula situ. Ini masalah ni tak buat kerti ni. Ayo kat situ dia. Dia buat teka tanya dah. Tanya dia apa? Biar apa? Dia tanya keliru ni. Gapo tak? Bila ibu bapa dia syahadah, batal taharah tu. Ya ada. Itu duduk teka anggap benda satu perkara masuk tabik wasalih lama duk mikir lagi namanya saya tanya sendiri ya buat kita dia buat pengaji lah ngaji ni tak harus kau ekor ke dipanggil apakah satu perkara satu benda
Bila ibu bapa mengucap syahadat, batal taharah anak. Masalah ni lah. Masalah kata kitabiah yang belum balik, bila ibu bapa masuk Islam, maka batal taharah dia sebab kata kitabiah ni, kalau dia masuk Islam ke dengan siri dia, atau masuk Islam dengan turut bapa dia, maka wajib mandi semula. Boleh sembuh tu lelaki dia tu. Gitu. Habis itu. Sorry. Ya, baca hanya kita tak ada tersil mana, gigih macam dah. Habis. Ada pun yang haram sikitlah. Ada pun yang haram bagi orang yang berhadap kecil. Dah ada besar itu sembahyang. Bila berhadap kecil, dah besar, hari dia semaya. Ada kecil ni wangi lah. Ada besar ni junub, nifas. Maka bila orang itu dapat kelaku dah ada besar kecil, maka hari dia semaya. Tak semaya dah. Ada pun yang haram bagi orang yang berhadas kecil, dah ada besar itu sembahyang. Dan jika seorang jenazah sekalipun, walaupun jenazah sekalipun, ada juga situ tahu. Pada waktu mai jenazah tak apa, wuduk ke mana? Boleh dah. Itu dia cara umum itu. Cara umumnya, bila orang itu berhadap besar kecil, hari terus semaya. Tak istisna lagi tu. Baik. Dengan ijma', dengan ijma' ulama yang lain daripada sembahyang jenazah. Itu dia. Berarti ijma' ulama mengatakan bahawasanya bila orang itu junub ada besar kecil, maka haram dia tidak semaya melainkan sembahyang jenazah. Gitu. Sebab apa haram? Sebab apa haram bila orang junub ada besar kecil, maka harus semaya kecuali sembahyang jenazah kerana khabar sahihaini Bukhari Muslim. Hadis. Kerana khabar hadis yang diriwayatkan sahihaini Bukhari Muslim. Sabda Nabi SAW, kata la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yawadda'a. Tadi dia. La yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda'. Dia dah bagi. La yaqbalullahu, tidak menerima Ta'ala salata kesmaya ahlikum salat kamu iza ahdasa, bila berhadas hatta hingga ia tawaddu, dengan wuduk lah. Wuduk baru sah semaya dia. Tidak diterima Allah Ta'ala sembahyang seorang kamu ala berhadas ia seorang hingga mengambil ia akan air sembahyang. Tadi itu. Dalil yang mengatakan orang yang berhadas sakti tak sah semaya dia. Ada semaya. Maka menghukumkan haram sembahyang dengan ada aswad. Bila kata ada kecil pun batas semaya, maka haram besar, maka haram ada kubra, lebih aula lagi. Bila ada kecil pun harus semaya, bila dah besar lebih lagi haramnya. Nanti aulawi dia panggil situ ya. Maka menghukumkan haram sembahyang dengan ada aswad. Bila kata harus semaya dengan ada aswad, maka haram mana harus semaya, ada akbar, ada besar, aula lebih aula lagi. Maknanya bila ada kecil pun harus semaya, lebih lagi lah, ada besar, ada lagi. Ia pakai aulawi situ. Khilaf bagi kaum Syafi'i. Khilaf bagi kaum Syafi'i dan bin Jarik dan jemaah daripada orang yang berkata dengan sos jenazah serta hadas kecil dia. Dia. Mana kan ikut Syafi'i, Ibn Jarir dan satu kumpulan orang yang bertesoh semaya jenazah dengan ada kecil tadi. Macam ada wuduk tak apa situnya. Kata Syafi'i ni. So, geger dalam dunia ni.
tu amat sore ya, parut-parut ya. Dia sabar dalam lagu ni. Dia mudah orang pula sing. Ada lagu ni panggil bos pelek kita, si pek kita, amat tu kita situ ya. Dia buka kat orang lah. Ada kecuali dia parut dah. Orang anak hendak lanjut dah. Tak apa situ tu. Kalau ada air, duduk dulu situ tu. Gitu. Amat mutamak situ tu. Walaupun boleh sini ni, asal guna lah. Asal orang lah. Tutup lagu ni. Dia sibuk lah. Dia sibuk orang tu ya. Dia mudah-mudah lah. Asal lagi. Sebab apa? Sebab apa mengikut Syabi? Mengikut Mejarik dan satu jemaah daripada orang yang mengatakan sah sebagai jenazah yang ada kecil ni, berarti ada uduk tak apa. Sebab apa sah? Sebabnya kerana maksud sebagai jenazah itu doa. Ya, sebab jenazah ni doa situ tu. Kita kena ada sekali sering mengalami kita ni. Di semaya tu tiga. Budak tu baru ngaji juga. Baru ngaji juga lah. Belum tahu mengaji. Lagi sebagai jenazah. Sekarang kita mati. Kita pun ambil semaya lah. Ambil semaya. Kata tak apa, wuduk pun semaya tu. Tak apa, tak akan wuduk aja. Ya tak apa, kalau semaya pun tak ada semaya ni. Aku nak wuduk tak apa, kan wuduk kan gaya ada ni. Senyap dia. Dia mudah lah nanya gitu. Sebab tu kasar dia. Itu bit lagu tu. Apa nak wuduk tu. Maya pun betul belakang lah. Maya pun. Jadi, lepas bagi orang kasarnya kecil kata. Itulah. Itu bit sendiri dia. Itulah. Sudah. Demikianlah disebut Syekh Mudabiri pada hasyiah. Pada hasyiah di atas tufah. Jadi perkataan ini Syekh Mudabiri sebut dia hasyiah atas kitab tufah tu. Tufah tu besar dah kitabnya. Ada hasyiah pula. Jadi masa Syekh Mudabiri sebut perkataan ini dalam hasyiah bagi kitab tufah. Ada ngaji dalam ini. Itu dia. Demikianlah disebut masalah ni oleh Syekh Mudabiri pada hasyiah di atas tupahnya. Tupah tu besar dah. Hasyiah dia pula besar lagi dia tu ya. Perkataan ini sebut hasyiah kita tupahnya. Bermula haram atau orang yang berhadat itu sembahyang jika diperoleh air atau tanah. Jika ni kait bagi haram. Jadi haram orang berhadas. Haram orang berhadas itu sembahyang. Jika diperoleh air atau tanah. Dia tak ada wuduk. Dia nak semaya. Haram semaya kalau air tu ada, tanah tu ada. Adapun jika tidak diperoleh air, tak ada air dan tanah, air tak ada dan tak ada, maka wajib ia sembahyang fardu saja. Betul dia air tak ada, tanah pun tak ada, tayamum, maka wajib sembahyang fardu saja. Dia ada sunatnya. Serajing lah. Serajing tu. Kalau air tak ada, maka semaya wajib saja je. Dia sembahyang sunat ya. Sebab apa? Sebab apa bila tidak ada tanah, tidak ada air untuk tayamum, maka wajib sembahyang fardu saja. Tak boleh sembahyang sunat. Sebab apa? Sebabnya kerana menghormatkan waktu. Menghormat waktu tu. Kalau mati celah tu tak dosa lah. Kalau tak sembahyang, dosa kalau mati celah tu dia. Tu hormat waktu dia panggil. Dan wajib qadanya, tu dia. Wajib qada lepas tu. Mana semaya ketika tak ada wudu, ketika tidak ada air, ketika tanah, wajib semaya fardu saja. Sebabnya ni hormatkan waktu. Tapi wajib qada. Berarti kalau mati celah tu, tak dosa di situ dia.